Ini ayat yang ringkas, sambungan daripada ayat yang ke sebelum, daripada ayat 49 tentang nikmat yang Allah beri pada Bani Israel. Nikmat yang ke berapa ni? Daripada 49 tu, yang ni nikmat ke berapa? Pertama nikmat apa tu? Allah bagi membebaskan daripada penyembelihan anak lelaki. Kedua, belah laut kan, selamatkan. Ketiga, Allah maafkan dia lepas dia syirik. Selepas tadi buat syirik, Allah beri dia keampunan. Yang keempat, yang sekarang ni. Ni nikmat yang keberapa? Keempat. Lepas tu dia mula dengan wa'iz juga. Wa'iz, dan ingatlah tatkala ni, dan ni apa? Yang di mana? Ingatlah tatkala Ataina apa? Telah memberikan. Telah memberikanlah oleh kami. Ata ni dia kata datang ataupun beri. Dia tak sama macam ja'a. Dia kata kalimah Arab ada ja'a kan. Ja'a ni maknanya apa? Datang. Rujuk pada seorang yang datang kepada. Kalau ata ni, ini mendatangkan. Ni kan, ni apa? Mendatangkan. Maksudnya bukan datang, sifat dia datang macam orang datang tu. Jadi datangkan satu benda, bawa. Sebab tu kita kata apa? Membawakan ataupun memberikan. Memberikan sesuatu. Contohnya kalau saya nak suruh orang tu datangkan atanil kitab, datangkanlah kepada saya kitab tu, bawa. Dia ata. Jadi Allah kata dalam ayat ni, ni siapa? Rujuk pada siapa? Allah. Jadi dan ingatlah tatkala telah memberikan oleh kami Musa kepada Musa, pada Nabi Musa, Al-Kitab, akan kitab. Apa kitab apa ni? Taurat. Dan Al-Furqan. Maksudnya yang lain ke? Penjelas. Yang membezakan hak dan batil. Rujuk pada apa ni? Taurat ni juga tau. Yang sama. Jadi ni sifatnya ilmu. Yang ni sifat, nanti kita tengok kenapa beza dua-dua. Okay. Jadi kitab dan penjelasan yang membezakan hak dan batil. La'alla apa makna la'alla? Supaya. Mudah-mudahan ke supaya? Supaya. Supaya kamu tahtadun,
Ada kamu lagi kan? Kamu mendapat petunjuk. Okey. Jadi nikmat yang seterusnya yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ya? Ya, kitab petunjuk. Kitab dan Furqan. Okey. Wa iz ataina Musa al-kitab. Jadi Allah kata, dan ingatlah ketika kami berikan Musa itu kitab. Jadi kitab ni maknanya apa? Dia mesti jadi bila sebut kitab, dia mesti apa dia? Adanya katib, maktub. Mesti ada yang menulis, dan mesti ada benda yang ditulis. Mesti ada penulis, mesti ada benda yang ditulis. Sebut kitab. Dan bila benda yang menulis yang ditulis tu, apa kita kena buat dengan dia? Yang menulis dan yang ditulis, apa tujuan dia menulis dan benda tu ditulis? Tujuan dia untuk untuk apa? Makruah apa ni? Dibaca, untuk dibaca. Tujuan ditulis untuk dibaca. Kemudian dibaca, kemudian ya, bila baca dapat apa? Bayan. Apa ni? Penjelasan. Penjelasan. Okey, ni sifat kitab. Sekarang ni wa iz ataina Musa al-kitab. Siapa penulis? Penulis tu? Nabi Musa tulis? Yang tulis dia apa? Jadi ada makhluk Allah yang tulis kitab. Siapa nama ni? Qalam. Apa dia? Qalam. Allah kata allama bil surah apa? Al-Qalam. Iqra. Jadi cuba baca surah
96 ayat apa? Sampai ayat 4. Surah Al-Qalam 96 ayat 1 sampai ayat 4. Surah Al-Alaq, kan? Apa mula dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra tu sejenis kata-kata apa tu? Suruhan ke, larangan ke, penyataan ke, pertanyaan? Suruhan. Siapa Allah suruh baca? Allah suruh siapa baca? Kita baca. Manusia baca. Nabi baca. Siapa baca tu? Allah suruh Nabi baca. Nabi ni orang bijak. Nabi kena baca siapa? Jadi Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang ciptakan. Kemudian khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia daripada alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Jadi tujuan membaca sepatutnya, contohnya ni, baca kitab, kan? Macam mana nak baca? Mesti ada kitab. Tanpa kitab boleh baca tak? Tak boleh. Sebab tu Allah turun kitab. Sebab tu bermula Nabi mesti tahu kitab dulu. Dan tanpa kitab manusia tak akan dapat tahu sesuatu. Jadi Allah ajar allama bil qalam. Allah ajar dengan qalam. Sebab tu makhluk yang pertama diciptakan antaranya dalam hadis qalam. Dicatat segala benda alam ni secara takdir azali 50,000 tahun sebelum terjadi sesuatu. Itu qalam. Jadi Allah ajarkan. Jadi kita kena baca. Perintah baca ni wajib kepada kita semua. Apa tujuan baca? Muliakan Allah. Jadi bila kita baca sesuatu, Quran menyebabkan Allah bertambah mulia di sisi pembaca tu. Akram. Jadi sepatutnya orang yang belajar Quran bertambah tinggi perintah Allah dalam kehidupan dia. Bertambah utama Allah itu untuk dia. Bertambah utama segala apa saja yang berkaitan dengan Allah dalam diri dia. Sepatutnya wa rabbukal akram. Allah paling mulia sekali daripada segala-galanya. Baik. Dan dalam hadis, dalam surah lain, yang nak beri penjelasan ni dengan usaha membaca manusia ni usaha kita. Ini wasilah sebenarnya. Baca ni adalah apa? Medium. Medium perantara untuk dapat ilmu. Ni bayang ni ilmu lah, kefahaman. Bayang ni apa? Kefahaman ilmu semua. Jadi ini sebenarnya hanyalah apa? Ini bukan matlamat. Ramai orang rasa baca Quran matlamat lah. Dia baca Quran, dia tutup katam. Betul? Dia rasa dia dapat pahala banyak lah. Betul? Tu salah. Rasa betul, tapi kita kena biasakan yang betul. Yang betul sebenarnya apa? Itu hanyalah apa? Medium supaya dapat sesuatu. Apa yang kita nak tujuan baca? Dapat ni. Dapat penjelasan. Sepatutnya kefahaman. Jangan berpuas hati, saya dah baca dah khatam hari, saya dah berpuas hati. Jangan puas hati yang tu. Berapa banyak yang saya faham, saya tak puas hati. 1% daripada saya baca, rupanya saya faham 1% je baru. Cuba kira berapa persen kita faham. Kita baca Quran, berapa persen kita faham dan kita dah buat. Kira balik. Kan? Jadi kita rasa kena tak puas hati lagi. Jadi dalam surah, sebab tu baca ni sifat dia boleh tak orang kata speed reading Quran, boleh? Kan kita ada kan buat kan speed reading kan? Boleh Quran? Dia kena apa? La tuharrik bihi lisanaka. Surah 75. Surah 75. Ayat 16. Sampai ayat 18 kot. Apa Allah kata? La tuharrik
bihi lisanaka lita'jala bih. Apa tu? Apa tu maknanya? Janganlah engkau tuharrik apa? Harraka. Menggerak-gerakkan lisan. Lisan apa? Lidah. Lidah ni adalah siapa dia? Alat menyebabkan manusia boleh baca. Tanpa lidah seorang pun tak boleh baca. Kan? Jadi jangan kita segera nak gerak-gerakkan lidah, nak sebut-sebutkan ucapan tu. Untuk apa? Lita'jal bih. Ta'jal apa? Untuk menyudahkannya, nak selesaikan. Betul Nak selesaikan bacaan. Nak selesaikan bacaan. Kita sekarang ni kita buat tak benda ni? Selalunya dengan Quran. Memang kita buat lah dalam solat ke apa kan. Sebab tu kita rasa kalau belajar satu ayat je rasa sikit sangat lah. Contohlah kan, saya nak banyak tapi tak faham benda, contoh. Salah lah konsep tu. Jangan gopoh. Nak selesaikan. Jadi Allah kata kepada siapa ni? Nabi SAW. Itu sifat manusia. Sifat manusia istijal, sentiasa suka tergopoh-gapoh. 75 ayat 16. Ayat 16. Kemudian fa iza qara'nahu, apa dia? Fattabi' Qur'ana. Apa dia? Ayat selepas tu apa? Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Allah kata, Allah tekan kan, jangan bimbang. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Ini ada ulama sebut dia khususnya untuk Nabi. Sebenarnya kami akan himpunkannya dalam hati Nabi. Dan wa Qur'ana, dan bacaan dia. Maksudnya Nabi baca, Nabi tak akan lupa dan akan dapat faham, diterangkan penjelasan tersebut, Nabi faham. Melainkan Allah lupakan Nabi. Dalam ayat lain Allah kata ma nansakh min ayatin aw nunsiha aw na'ti bi khairin minha aw misliha. Ada ayat yang Allah jadikan Nabi lupa sebab Allah nak masukkan ayat yang lain. Nak mansuhkan. Jadi di sini Nabi dengan Quran Nabi tak lupa. Tapi ada juga dalam hadis kadang Nabi lupa sebagai manusia. Baik. Kemudian Allah kata ayat 18 fa iza qara'nahu. Jadi ini sifat nak belajar Quran. Bila baca kemudian ikut bacaan. Ini Jibril baca, Nabi ikut. Kita juga macam tu. Seorang baca, yang lain ikut bacaan dia. Itu lambat dah nak habis, tapi macam itulah. Dan Nabi dengan sahabat dibaca dan diikut bacaan dia, tak lebih 10 ayat dia ajar, dan Nabi bagi kefahaman tentang 10 ayat tu, penjelasan dia. Katanya itu yang kita kena belajar Quran macam tu. Dapat penjelasan daripada ayat tu. Dalam surah Isra ayat 106. Okey. Wal Qur'ana, apa ayat dia? Wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Nampak? Kemudian wa nazzalnahu. Okey. Jadi dan Quran ini kami cerakinkan dia. Poin-poin ni cerakinkan, memudahkan lah sebenarnya tujuan dia. Sikit-sikit kan. Allah pecah-pecahkan dia punya tema, tajuk-tajuk dia dalam wahyu turun tu. Kemudian litaqra'uhu 'alan nas, supaya engkau baca kepada
manusia. Nabi kena baca kat manusia. Jadi kita juga belajar Quran, kita kena macam inilah. Kemudian secara apa? Ala muhsin. Secara muhsin ni maknanya menetap. Maksudnya sampailah hati orang tu dah berada tetap dekat ayat tu. Oh, dah tahu dah ayat tu. Dia ingat dah ayat tu. Dalil dah ingat dah. Contohnya lah, kalau saya, sebab tu Nabi kena ulang-ulang baca. Kita Quran kita kena ulang-ulang. Kalau saya tanya dalil, orang-orang yang lalai ni antaranya apa dia? Dia sibuk dengan dunia dia, tapi dia dengan akhirat dia lalai. Dia boleh usaha sampai pandai dunia, tapi dengan akhirat dia lalai. Ayat berapa? Contohnya, bila orang tu dah muhsin, dah biasa menetap dengan ayat tu, dia tahu ayat berapa? Surah 30 ayat 7. Kan? Apa dia ayat dia? Surah 30 ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Itu muhsin ni familiar dengan ayat tu. Nabi kena baca kat manusia, sahabat dia, sampai sahabat familiar dengan ayat tu macam Nabi rasa. Ayat ni, ayat ni, ayat ni. Guru nak ajarkan murid ni, sampai murid ni familiar dengan ayat tu. Okey, apa ayat perintah tadabbur? Siapa tahu? Tak familiar, saya tak berjaya lagi lah bagi familiar. Salah siapa? Salah saya lah. Apa ayat perintah tadabbur? Kita kena wajib tadabbur. Tak tadabbur, maknanya hati kita masalah. Apa ayat dia? Tak familiar lagi ayat ni. Ayat berapa? Tahu dah je. Puan Aisyah. 47. Masya-Allah. Ayat 24. Allah tanya, afala yatadabbaruna al-Quran? Dah familiar belum ayat tu? Itulah cara kita ajar tadabbur Quran. Semua sama aja. Bila sebut je semua dah maklum. Oh, sahabat Nabi pun Nabi dah tahu dah. Oh, ni Allah kata macam ni. Menambah hati dia rasa. Sama. Faham tak? Dia ada. Faham? Itu tujuannya, sebab tu saya pun ulang-ulang ayat yang sama. Selagi mana banyak kali ajar dah, ayat tu masih tak familiar, tak mengisap masuk dalam jiwa lagi, maknanya tak dapat lagi tu. Ya. Selalu baca, selalu tengok tadabbur balik. Ulang balik tengok. Ustaz tadi, saya dulu macam tu bila tadabbur. Sebab apa? Bila guru saya, Fadil, Ustaz dulu, dia bagi satu ayat, kita menunggu-nunggu bila tanya soalan, apa ayat nak bagi ni? Apa ayat ni? Apa ayat ni? Kita nak tahu. Sebab kita nak tahu, itulah dia punya point dia. Ayat tu kita nak apa? Pegang ayat tu terus. Faham tak? Ayat itulah dia punya asas. Bukan cakap-cakap saya ni asas. Ramai orang dia tak pegang ayat Quran, dia pegang kata siapa? Ni masalah. Ramai orang dia pegang kata ustaz. Sedangkan asas dia, sebetulnya kalam siapa? Allah. Ustaz tu mengajar kalam Allah. Faham? Lebih mulia dia pegang Allah ni. Akram kan tadi kan? Akram kan? Tujuan belajar Quran, baca Quran untuk apa? Supaya Allah mulia. Kalam Allah tu yang berada di bibir kita selalunya, sepatutnya. Tak ingat kalam tak apalah, kita ingat ayat nombor berapa, kita boleh cari. Kan? Surah 47 ayat 24 contohnya. Allah kata, afala yatadabbaruna al-Quran. Bukan Ustaz Hafizah cakap, Allah cakap. Ustaz Hafizah bagi tahu ayat ni. Jadi kita pegang ayat tu, bukan pegang kata saya. Itu yang sepatutnya. Itu yang saya nak ajar. Sebab tu saya tak akan lepas untuk tulis nombor Quran supaya semua boleh refer boleh ayat tu. Pegang ayat tu, jangan pegang saya. Macam tu. Faham? Muliakan ayat Allah tu. Tu tujuan baca. Jadi muhsin ni macam tu, berdiam lama sampai menetap di tempat tersebut. Faham? Sebab tu Allah kata, wa nazzalnahu tanzilan, dan kami turunkan sikit-sikit sebab Allah nak tengok dulu. Okey, ayat ni dia dah familiar, baru Allah bagi yang lain. Inilah guru yang bijaksana. Betul tak? Betul tak? Semua guru ramai ni. Betul tak guru yang bijaksana sifat dia macam tu? Ke dia main humban je semua bagi murid-murid? Syllabus tak habis lagi, ajar terus. Lantak kamu lah, kamu pandai ke tak pandai. Guru ni tak nak ulang dah. Itu pandai-pandai kamu. Betul tak? Itu guru tak bagus. Betul tak? Guru macam tu habis murid-murid. Tapi tidak bagi. Tengok Allah yang maha mulia ni, Rabb. Kan? Yang maha agung dalam mentarbiah hamba-hamba dia. Begitulah sifat dia. Sebab itu wa nazzalnahu tanzila, Allah turun sikit demi sikit penurunan Quran. Ini wahyu ni. Jadi ini ada kaitan dengan sama juga kitab yang Allah beri kepada Nabi Musa ni. Tujuannya itulah dia, untuk dibaca. Nabi Musa ni baca kepada kaum dia, dan kemudian diamalkan, diberikan penjelasan. Dan
Sebab itulah kitab ni kita tengok lagi dalam surah, tambah sikit lagi. Surah 25, surah Furqan, surah 25. Ayat 31. Jadi ingat, Quran kita nak ajar anak kita, boleh tak kita ajar dia banyak-banyak? Lepas tu dia tak ingat apa? Cuba ajar satu surah dan kita bagi dia melekat surah tu. Dia dah familiar dengan surah tu. Satu dulu, macam tu. Dia dah hafal surah tu dan dia dah kuasai surah tu. Dia tanya dah tajuk apa cerita surah ni. Oh, dia seronok, dia dapat. Itu sifat yang sepatutnya kita kena adakan. Itu Muhsin nama dia. Sampai dia dah boleh familiar dengan ayat tersebut, walaupun satu ayat. Okey, dalam surah berapa tadi? 25 ayat 31. Okey, ini sifat orang kafir dan juga ahli kitab yang kafir lah. Mereka ni suka benda yang cepat-cepat kan? Jadi dia tanya kepada Nabi SAW, apa dia? Ayat 32, silap ayat 32. Ini sifat orang kafir. Orang mukmin dia tak macam ni. Beza kan? Apa orang kafir kata? Wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alqur'ana jumlatan. Kenapa buat tanzil? Kenapa Muhsin baca sikit-sikit macam tu? Kenapa tak sekaligus je? Cepat sikit. Macam tu. Jadi waqala allazina kafaru laula nuzila alaihi qur'ana jumlatan wahidah. Kenapa tak diturunkan jumlah yang sekaligus? Jadi mereka nak buat analogi yang macam Nabi Musa ni. Jadi kitab ni Taurat dia turun terus dekat Nabi Musa. Secara terus dengan bertulis siap. Dengan loh siap bertulis kan? Itu. Dan di sini ujian kepada Bani Israel ni lah. Dan sifat Bani Israel ni yang banyak kita tengok sebelum-sebelum ni, tentang macam mana mereka langgar ni. Apa mereka minta? Mereka ni gopoh. Minta apa? Minta mana salwa lah, minta itulah, minta ini. Semua yang sifat dia gopoh. Dia ni jenis tak boleh bersabar langsung dalam perintah Allah. Tak selesai lagi ni, sibuk dan yang lain. Sibuk fikir penting diri sendiri. Benda Allah banyak tak buat lagi, tapi sibuk nak minta Allah macam-macam. Contoh macam tu. Ada tak kita sikap macam tu? Jadi gopoh macam tu. Dia tak sedar yang banyak lagi yang dia tinggalkan ni, tak peduli pun. Oh, tapi dia tak malu untuk bahkan disalahkan Tuhan pula kan, bila tak ni tak ni. Jadi ini sikap orang kafir. Yang kita kena, ialah ini cerita Bani Israel ni. Jadi mereka ni tak ada takwa. Sebab itulah dalam ayat ni Allah kata apa? Kenapa Allah buat macam tu? Allah bagi satu sebab. Kazalika, demikian tu, linusabbita bihi fuadak. Inilah latihan sabar. Tujuan itu kami buat macam ni, kami tak bagi jawapan terus. Kadang-kadang Allah bagi biar dulu. Padahal dah ada jawapan dah, ada jawapan dah. Macam mana nak kena buat? Tapi tak dulu. Untuk apa? Supaya hati bertambah teguh iman. Linusabbit, hati itu iman bertambah kuat, teguh. Warattalnahu tartila, dan kami menurunkannya secara perlahan, sedikit demi sedikit. Sebab itu inilah sifat ilmu Quran ni. Sifat ilmu Quran ni dia macam tu. Dia sikit demi sikit kefahaman kita. Jangan gopoh-gopoh nak banyak-banyak sangat. Sebab tu lah nak belajar tadabbur kena sabar sikit demi sedikit, supaya dapat apa? Furqan. Jadi Furqan ni sifat kepada kitab. Jadi sekarang ni bila kita dah dapat penjelasan, kita kena buat apa? Jadi di sini ayat ni, penjelasan ni, kita kena bila faham kena apa?
Ni dia. Takwa. Takwa. Dah buat tadi, baca, dapat penjelasan, kefahaman lah, belajar, baca ni untuk faham lah. Dan kita kena apa? Hadirkan takwa lah dengan apa? Takwa ni maknanya apa? Buat perintah, tinggal itu je. Ni negara berdasarkan kefahaman tadi lah. Allah kata macam ni, okey, buat. Allah larang macam ni, jangan buat. Ada orang, penjelasan ada, tapi dia buat juga. Kan? Orang macam ni dapat furqan tak? Dapat faedah tak? Kitab? Tak dapat lah. Dia tak dapat. Syarat nak dapat furqan, nak dapat keluar daripada zon kesesatan, bukan dapat penjelasan, bukan baca Quran. Ramai orang sangka dia baca Quran, dia boleh keluar daripada zon kesesatan. Betul? Oh, saya dah baca Quran, dah dapat nur. Ya ke? Salah. Belum. Ramai orang sangka, oh saya dah faham dah penjelasan ni dah. Oh, dah dapat nur juga. Dah keluar daripada zon kesesatan dah? Belum juga. Belum. Sebab apa? Dia tak buat lagi ni. Dia tak takwa lagi. Baru dapat furqan. Walaupun dah faham. Sebab tu lah Abu Jahal faham tak Quran tu cerita pasal apa? Faham. Dapat furqan tak? Tak dapat. Sebab dia tak ada takwa. Umar Al-Khattab faham tak? Sama macam Abu Jahal. Faham. Dia dapat furqan tak? Dapat. Sebab tu dia panggil Umar Al-Faruq. Nampak? Sebab apa? Sebab dia ikut perintah terus. Dia buang kejahatan dia semua, buang. Dia tinggal, dia terus ikut perintah Allah. Macam tu. Itulah dapat furqan. Sebab tu Allah kata, siapa yang takwa, Allah beri dia furqan. Syarat dia kita kena ikut perintah Allah. Oh, dapat furqan. Ramai orang sangka, oh saya dah baca Quran akan takwa, dah dapat furqan. Belum. Banyak perintah yang dia baca, dia faham tu, dia tak buat pun. Bahaya tu. Jadi kita kena tengok. Cuba tengok surah 18. Surah 8. Macam tu. Ayat apa? Sabar nak tengok ayat. Surah 8 ayat 29. Ni jawapan dia. 8 ayat 29. Sebab itulah tujuan semua ni, kitab ni, tujuan kita belajar Quran. Tujuan belajar Quran, apa dia punya tujuan utama? Ni semua ni adalah medium untuk mencapai tujuan tu. Ni baca Quran, tilawah Quran, belajar tadabbur Quran, belajar nahwu surah nak bagi faham betul-betul kan. Ini semua adalah apa? Sekadar medium saja untuk mencapai matlamat utama. Apa matlamat utama? Takwa. Faham? Kita beramal, Allah bagi kita Ramadan ni, puasa semua ni kan. Buat berdasarkan apa yang Quran suruh buat. Apa matlamat utama? Takwa. Faham? Takwa. Supaya akhirnya kita solid dalam taat Allah dan tinggalkan larangan. Solid. Itu tujuannya, binaan tu. Walaupun kita puasa Ramadan ni berkali-kali, 10 kali Ramadan pun, tapi serupa je perangai kan. Faham dah semua, baju macam-macam ni. Tak ada takwa, dapat tak furqan? Tak dapat apa-apa. So tu Allah kata, tengok. Allah kata, Allah suruh kepada siapa tu? Ya ayyuhallazina amanu. Baca ayat tu. Ayat ni muksinkan dia. Faham? Berdiam di ayat ni. Lepas ni kalau saya tanya, apa syarat nak dapat furqan? Kena apa? Takwa. Lepas dah faham, kena takwa pula. Baru dapat furqan. Ayat berapa? Ayat berapa? 8, 20. Bagi familiar kat ayat tu. Macam itulah cara dia. Ayat ni menyerap di jiwa kita. Oh, ini dia punya, kita pijak, kita betul-betul apa, pegang ayat ni. Tengok Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau betul kamu kata kamu beriman tadi kan? Apa dia Allah kata? Intattaqullah. Nampak tak di sini ada beza iman dan takwa tu. Padahal Allah kata ni orang beriman ni, dia beriman dah tadi. Belum tentu lagi dia boleh kekalkan takwa tu. Jika kamu takwa, betul-betul sungguh-sungguh ikut perintah Allah ni, apa dia?
Yaj'al lakum furqanan. Nampak tak? Allah akan beri kamu apa? Dapat furqan. Jalan keluar, boleh bezakan hak dan batil. Dapat semua. Kemudian wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan ampunkan dosa kamu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan menutupi juga dosa-dosa kamu. Yukaffir ni Allah akan hapuskan dosa. Padam dosa. Kafarah. Dosa tu hapus. Dosa-dosa kecil. Antaranya apa? Jadilah hamba yang takwa. Kita ikut perintah Allah sebenarnya, kita dah buat dosa kan? Tapi kita tersilap lah dalam waktu kita mohon maaf, kita ikut perintah Allah balik. Boleh apa? Kafarah dosa tu. Yukaffir ankum sayyi'at, dan wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampunkan apa? Dosa-dosa besar yang lain. Tapi dosa tu adalah, tapi Allah ampunkan. Jadi wallahu zul fadlil azim, dan Allah itu memiliki kurniaan yang agung. Jadi ni ayat ni cara nak dapat Furqan. Jadi Bani Israel dia ada takwa tak? Tak adalah. Ahli kitab yang mana yang kafir ni kerana apa? Quran datang Nabi Musa ni bawa dia Quran, tidak mendatangkan takwa, dia tak rasa takut kepada azab Allah. Dia tak rasa bimbang kepada azab Allah. Mereka remehkan. Antaranya apa bukti mereka ni remehkan azab Allah? Takwa ni maknanya dia tak rasa takut langsung, dia remehkan. Faham? Dia remehkan sesuatu bahaya yang boleh datang kat dia. Contoh orang tak takwa. Apa makna takwa? Antaranya makna takwa ni macam ni. Seorang perempuan yang berhijab. Ni analogi mudah saya nak bagi. Takwa ni apa makna takwa? Seorang perempuan dia pakai hijab. Tiba-tiba angin tiup hijab dia. Angin tiup, dia pakai ni nikab lah contohnya kan. Tiba-tiba angin tiup singkap dia punya muka ada lelaki situ. Dia dengan cepat dia ambil apa-apa ke tangan dia ke, dia halang segera. Sebab bimbang apa? Mata orang boleh nampak dia. Itu nama dia. Dia wiqayah, dia takwa. Faham? Takwa macam itulah. Apa sajalah. Jadi kita apa saja yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita, yang mana azab kepada kita, kita akan jaga dia. Tapi sikap orang yang tak ada takwa ni antaranya diremehkan dosa lah. Kita remehkan dosa. Ada takwa tak maknanya? Tadi lepas sahur kan, Qiyamul dah tadi. Lepas tu buka, tengok balik apa-apa kan, isu-isu ni. Tak ada takwa lah maknanya. Jadi lepas tu dia bimbang daripada malam tadi punya pahala tu hilang macam tu je. Bimbang tak? Bimbang tu takwa. Faham Ya, tanpa sedar. Macam tu. Jadi takwa tu kurang. Itu kena kuatkan lah takwa kita. Lepas tu Allah kata, wahai dah beriman pun Allah kata intattaqullah, takwa kepada Allah. Ya ahlazina amanu taqullah kan. Setiap Jumaat kena pesan tu. Iman belum tentu takwa dia kuat. Takwa membezakan satu antara orang lain ni. Dan apa tadi saya cakap? Meremehkan orang, antaranya sifat meremehkan azab. Contohnya orang Yahudi kan. Cuba tengok surah 2 ayat 80. Ni orang yang meremehkan takwa ni. 2 ayat 80. Kadang-kadang dia kata alah sat je. Kan? Kan? Ya. Kalau dia takwa? Ya, betul. Dia sanggup biar berpeluh panas daripada nanti dia peluh kat dalam tu. Faham macam tu. Takwa. Jadi surah 22 ayat 80 tengok peremehan orang ni, Yahudi ahli kitab. Tengok dia kata apa? Wa qalu lan tamassana nar illa
ayyam. Wah. Maknanya satu apa poin yang kita dapat? Mereka confident masuk syurga. Betul tak? Kena azab pun sekejap tapi confident mesti masuk syurga juga. Betul? Sama tak orang Islam ada fikir macam tu tak? Ada. Sama, betul tak? Pemikiran macam tu. Confident sungguh masuk syurga. Nampak? Dia kata apa? Wa qalu lan tamassana nar. Dia kata kami tak akan masuk kena bakar azab pun, kena azab neraka. Melainkan berapa hari sekejap je. Kalau kena azab pun sekejap je, nanti kita alhamdulillah kita boleh masuk syurga. Pertama, dia confident masuk syurga. Kedua, bagi dia azab ni tak ada masalah kalau kena dulu. Sifat orang beriman, dia nak kena azab tak walaupun sikit. Apa seringan-ringan azab? Siapa punya tu? Itu Abu Talib punya je. Seringan-ringan azab ada yang kata api tu dia baru sampai, tak sampai dia punya buku lali. Bakaran tu, Ada yang kata apa? Terompah dia lah. Kan? Melelegak mana? Otak gelegak, maknanya sebelum sampai otak. Kalau otak gelegak, maknanya sebelum ni. Boleh tak? Sehari je. Alah, sekejap je. Sehari je saya kena pun tak ada masalah. Saya lagi banyak pahala lagi daripada banding dosa saya. Kalau kena azab pun tak ada masalah. Boleh macam tu? Kalau kita fikir tu, kita sebab tu tak takawal tu. Tak rasa apa-apa lah. Alah, sekali-sekala buat. Alah, ngumpat sekali-sekala. Kan? Semua kata sekali-sekala. Betul? Itu semua sekali-sekala tu. Dia tak bimbang langsung sekali-sekala tu. Kan? Maknanya sebenarnya ni kita takwa tak? Faham? Tu takwa tu. Bila ada rasa tu, tengok sahabat punya bimbang takut. Macam-macam berlaku pada mereka lah. Takwa mereka cukup tinggi. Jadi kita kena bina tu. Dan takwa ni juga antaranya, dia sifat dia kat hati kita. Dan antaranya, kita hidupkan syiar-syiar asas Islam, syiar dalam perlambangan Islam tu. Dengan apa? Apa tanda seorang tu Muslim contohnya? Dia solat. Paling common sekali Muslim ni apa syiar kita paling utama? Nabi lu, sahabat lu, Quran lah, dia bawa Quran. Apa cakap dia mesti nak kait dengan tu. Sebab itulah wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Cuba tengok surah 22 ayat 32. Baca daripada ayat 30 Jadi dia benci sesuatu yang boleh menyebabkan amalan dia hapus. Dia benci sungguh syirik ni, contoh. Dia benci sungguh syirik. Dia tak boleh kompromi sikit pun. Sebab tu Allah kata dalam ayat 30 tu, zalika bi wa may yu'azzim hurumatillah. Demikian itu barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, iaitu apa-apa yang terhormat untuk Allah, segala yang berkaitan dengan perintah Allah semuanya, fa huwa khairul lahu, itu lebih baik di sisinya, di sisi Tuhannya. Wa uhillat lakum al-an'am illa ma yusla alaikum, dan dihalalkan semua binatang kecuali apa yang dibacakan ke atas kamu, iaitu keharaman dia. Dan Allah kata fajtanibul rijsa minal ausan wajtanibul qaulaz zur. Jauhkanlah. Surah 30 hingga 32 jadi Allah kata ni perintah Allah, fajtanibur rijsa minal ausan. Jauhilah segala najis daripada segala bentuk. Ausan ni apa? Berhala, macam-macam berhala lah. Berhala pemikiran dan sebagainya. Dan
Wajtanibu, tengok lisan. Antara orang yang takwa, tanda takwa jaga lisan. Wajtanibu qaulaz zur. Jauhi daripada ucapan yang buruk, tak senonoh ke, celaan ke dan sebagainya. Jadi dia tengok ayat 32, saya skip dulu. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah, demikian itu siapa yang agungkan syiar Allah. Ini tadi apa dia? Jauhi syirik, kemudian lisan dia terjaga, kemudian fa innaha min taqwal qulub, dan sungguhnya ini termasuk daripada apa? Tanda hati dia takwa. Tanda hati yang takwa. Okey, antaranya jaga lisan lah tu. Banyak ciri orang takwa. Jadi di akhir-akhir Ramadan ni kita bimbang apa? Kita bimbang Nabi cakap ni. Nabi kata rubba, kita dah shaim kan? Rubba shaim, Nabi kata laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Kemudian wa rubba qaim laisa lahu min qiyamihi illa apa dia? Illa sahr. Rubba shaimun shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahr. Boleh jadi seorang yang puasa dia tidak dapat apa-apa faedah puasanya kecuali lapar saja. Boleh jadi orang yang bangun malam tadi iktikaf ke masjid dah, kan? Penat tu, letih. Tapi tak dapat faedah apa-apa pun daripada buat kecuali apa? Hanya berjaga je. Jaga sampai sahur. Dia jaga sampai sahur. Jadi tadi kamu buat apa? Saya qiyam, salah. Kamu berjaga sampai sahur. Itu je sebenarnya. Bukan qiyam pun. Nabi cakap ni, maknanya akan ada tak orang dapat macam ni? Ada. Jadi orang yang takwa dia rasa apa? Lepas tadi dah penat dah buat malam tadi, sepatutnya sekarang ni dia buat apa? Dia nak tengok ke episod sana sini tu? Kejap lagi nak buka TV ke? Tidur je. Kan? Jadi dia jaga sentiasa apa dia nak buat. Dia akan fikir buat banyak-banyak. Rubah. Apa dia? Mana? Ni. Lahu. Baginya. Apa nanti akan ada orang forward. Puan Aisyah ni kot. Dia cari research saya. Barakallahu fiik. Nabi sebut hari ni, antaranya Nabi kata orang yang tak tinggal apa dia? Ni, sembang-sembang. Tak kisahlah mengumpat ke sembang lah. Sembang kosong kan? WhatsApp ke? Kan? Tak tinggal lah sembang lagi. Man lam yada' qaula zur aw wal amala bihi laisa lahu apa dia? Falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Siapa yang tak tinggal kat ucapan dia, kan, yang sia-sia tu, yang tak ada faedah tu, ataupun dia buat amalan yang berkaitan dengan yang sebelum hari dia puasa, dia buat yang tu biasa-biasa bagi dia, kan? Jadi Allah kata apa? Allah pun tak hajat untuk puasa dia. Puasa ni sifat dia tahan. Semua benda kita kena tahan, kan? Itulah takwa. Supaya apa? Ni yang nak dapat apa? Furqan. Jangan jadi macam siapa? Ahli
kitab. Kita boleh kata kategori tak? Kita ahli kitab lah ni, sekarang ahli kitab ni. Sama? Apa kita berdepan dengan kita ni, apa cara kita sekarang? Sama tak serupa perangai macam ni? Kan, yang remehkan apa? Azab Allah kan? Remehkan dosa dia. Dan dia rasa dia apa? Ahli syurga. Kan? Sebab tu dia tak bimbang. Adakah kita sama macam tu perangai? Ataupun sebaliknya? Ya? Dapat kan? Takwa. Pertama ni lah. Ni, fikirkan azab Allah ni dahsyat. Saya tak nak kena walaupun sekali. Kita harap kita ni nanti dihisap termasuk golongannya apa? Hisaban yasir yang selamat langsung. Yang tak kena sikit pun keburukan hari itu. Keburukan hari akhirat. Syarat dia takwa tu lah. Cuba tengok surah 76. Kat situ ada jawapan juga. Cuba tengok surah 76. Golongan ni ya Allah selamatkan. Surah 76. Ayat tengok ayat 9 baca sampai ayat 12 kot. 9 sampai 12. Surah 76 Pertama antara apa sikap dia? Innama wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka suka beri makan. Maksudnya apa? Suka berkongsi sesuatu yang mereka suka juga. Untuk mereka dapat pada diri mereka, mereka nak orang lain juga kongsi. Mereka kesian tengok orang-orang ni susah ni, mereka suka buat. Jadi sibukkan benda-benda macam tu tak apa. Nak buat yang tu. Tadi tu kan, sibukkan macam tu. Cari kat situ lah, participate benda-benda macam tu. Jangan sembang-sembang pasal tak apa-apa ni. Benda macam tu sibukkan. Tapi benda macam tu yang susah sebab nanti alamak saya dah masuk, kita nak kena korban sesuatu. Malas lah. Banyak dah. Contohnya tak. Sibukkan yang tu kalau tak boleh. Kemudian apa dia? Apa tujuan? Kenapa? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami beri kamu ni semua, mereka kamu makan ni semua kerana Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala, kami tak ingin sikit pun apa dia? Balas balik ataupun walaupun ucapan terima kasih. Kemudian apa dia kata ni? Inna nakhafu min rabbina. Nampak ni? Inilah orang takwa ni. Yauman abusan. Yes. Pada hari muka berkerut masam dan apa? Ketakutan semua melihat. Lalu Allah kata apa? Ini orang takwa ni. Dia macam tu. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, innal mu'min yara zunubahu. Ambillah hadis ni. Innal mu'min yara zunubahu ka'annahu qa'idan tahta jabal. Takhafu ai yaqa alaih. Ni golongan beriman. Innal mu'min, sesungguhnya orang beriman itu yara zunubahu, dia lihat dosa dia. Orang beriman lihat dosa. Lepas tu kita tak salah nak tengok pahala kita, nak seronok kita dah buat tadi pahala. Tapi lebih lagi patutnya kita tengok apa? Itu lagi menyebabkan kita berjaga-jaga. Sebab punca tak dapat masuk syurga, halangan dia dosa. Dan punca masuk syurga sebab pahala ke? Tak juga. Nampak?
Cara nak masuk syurga itu je. Apa? Hapus dosa. Jadi orang beriman ni dilihat dosa dia, ka'annahu seolah-olah dia qa'idan, duduk di bawah gunung. Gunung, puncak gunung tu ada batu satu kat situ. Yakhafu ay yaqa alai. Dia bimbang batu tu apa? Jatuh hempap dia. Faham? Innal mu'mina yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Mana? Innal mu'mina yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa alai. Bimbang ay yaqa, ia menimpa ke atasnya, iaitu gunung tadi tu. Ini orang apa? Mukmin. Jadi saya dah cakap tadi, alamak. Dia akan fikir balik apa cakap tadi. Kita kena fikir balik. Tadi cakap apa? Saya nak cakap ni betul ke tak cakap ni? Berfikir-fikir sikit. Ramadan ni lagilah. Kemudian orang-orang yang fajir sama juga Nabi kata inna al-fajira yara dunubahu kazubabin marra ala anfi. Ni orang fajir ni. Fajir ni cenderung buat terbitkan kesalahan dia. Ni perkataan apa ni? Fajar. Faham kan? Fajar kan? Fajar ni apa fajar? Nampak kan? Suka dia, biasa. Dia tak rasa malu pun. Dia biasa je. Bagi dia biasa. Alah, normal lah tu. Orang lain pun buat juga. Dia kata macam, jangan sempit sangat. Nanti dia kata macam tu lah. Kan? Jadi, ni orang fajir. Innal fajir yara zunubahu, dia lihat dosa je. Seperti apa? Apa ni zubab? Lalat. Kazubabin marra, terbang hingga ke mana? Ala anfi, ke hidung. Apa dia buat? Tepis gitu je. Jadi kita mungkin ada dosa yang kita anggap gunung kan? Tapi ada dosa yang kita tepis macam lalat, anggap lalat je. Ada orang pandang dosa macam tu. Ada orang dosa yang ni dia anggap besar, yang ni diremehkan. Kita biar orang beriman apa? Semua bentuk dosa dia tak remehkan. Semua bentuk dosa dia tak remehkan. Kita kadang-kadang kita besarkan dosa ini, kita punya dosa yang ni kita remehkan. Ini orang ada takwa tak? Tak. Orang beriman semua bentuk dosa, kecil besar ke, lisan dia, mata dia, semuanya dia tak remehkan langsung. Baru dia dapat apa? Furqan. Ini tujuan dia. Takut kepada Allah. Jadi ini satu nikmat besar ni. Inilah sifat kitab ni. Kitab ni dia ada semua ni. Syarat dia kita apa dia? Ni, apa dia? Ya, kita kena takwa ni datang dengan iman kita sungguh-sungguh. Ya Allah, seolah nampak azab tu, takut. Dan la'allakum tahtadun, supaya kamu dapat ihtadau, beroleh petunjuk. Sebab petunjuk ni siapa yang bagi? Ni ada ta ni. Ini namanya pemberian petunjuk daripada Allah. Faham? Kita berusaha cari petunjuk. Siapa beri petunjuk? Allah. Nabi usaha sampaikan petunjuk. Siapa beri petunjuk kat Umar, Abu Bakar? Allah. Dia sama, kerjasama tu. Orang yang usaha cari petunjuk dan orang yang berusaha memberi petunjuk, hakikatnya dua-dua tu bukannya apa dia? Yang boleh berikan petunjuk pada orang tu. Faham Faham tak ni? Orang yang berusaha menyampaikan, bukan beri. Orang yang berusaha menyampaikan petunjuk dan orang yang tu berusaha mencari petunjuk, kedua-duanya apa dia? Yang akan berikan petunjuk siapa? Allah kat dia. Kita kena usaha sampaikan, dan orang yang cari petunjuk kena usaha cari petunjuk. Inilah ihtidah tu. Jadi Allah kata apa? Sebab tu saya terjemah apa? Beroleh
Lebih tepat, kamu beroleh petunjuk. Supaya kamu beroleh petunjuk. Faham? Siapa yang tahu nak bagi petunjuk? Kat siapa? Allah. Sebab tu syarat petunjuk ni dia mesti ada. Syarat petunjuk ni sampai pada orang. Ni hidayah. Allah. Hidayah. Syarat hidayah nak sampai dia ada mesti ada dua lah kan. Hidayah dia mesti ada pemberi dia, dan mesti ada pencari dia. Mesti ada pemberi dan pencari hidayah tu lah. Okey. Jadi dua-dua ni mesti dapat apa dia? Dapat redha Allah ni. Ni dapat redha Allah redha, ni pun dapat. Dia mesti dua-dua. Kalau yang ni je sungguh-sungguh bagi hidayah, dia ni tak cari pun tak nak, dapat tak? Tak dapat juga. Dia mesti ada. Cuba tengok buka dalam surah. Jadi yang pilih nak beri Allah berdasarkan ni. Surah 29 ayat 56. Sembilan ayat 50. Ayat 56. Betul ke? Bukan, silap surah apa silap 28. Buang satu. 28 56. Surah 28. Kira-kira kita boleh baca dia daripada ayat ayat 51 tu tu 51 tu. Ayat 51 tu Allah kata tentang ahli kitab ni. Sampailah ayat 56. Ayat 28, 51 sampai 56 tu lah. Saya terus pergi ke 56. 51 hingga 56. Tengok ayat 56 tu Allah kata, Allah tutup simpulkan, Allah simpulkan ayat tu dengan ayat 56 tu. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau tidak dapat beri tunjuk kepada orang yang engkau sayang sekalipun. Ahbabta. Maksudnya juga ni ahbabta maknanya orang yang engkau sayang dan orang yang menyayangi engkau jugalah. Siapa sayang Nabi? Abu Talib sayang Nabi tak? Ui, dia punya sayang hebat. Tapi dapat tak? Tak dapat. Nampak tak? Macam itulah kita. Anak saya sayang saya, tolonglah Allah. Kalau kita tak usaha kan, dia pun tak ada hati, dapat tak? Itu kita kena bina tu. Bina dari kecil. Dan banyak berdoa lah kepada Allah supaya Allah buka hati lah. Dan walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu. Nampak? Wa huwa, tengok penutup tu. Wa huwa a'lamu. Dan dia lebih tahu siapa yang orang yang berhak untuk dia beroleh petunjuk. Siapa yang berhak untuk dapat petunjuk, Allah boleh bagi. Jadi petunjuk ni sebenarnya dapat sebab apa? Pilihan siapa? Kita jugalah. Orang yang nak cari petunjuk tu sungguh-sungguh tak? Baik. Walaupun ada Nabi, walaupun ada mukjizat depan mata, dibentangkan mukjizat kauniah dengan ayat-ayat, kitab turun sekaligus macam tu, tak tahu kan? Macam kitab Taurat ni, sekaligus turun ni. Tapi tak ada faedah sikit pun kan? Bagi orang yang apa? Tak ada takwa. Tak ada takwa habis.
Tak kali turun. Tak ada takwa, habis. Sebab itulah mula-mula sekali selepas kita minta hidayah dalam Quran, kita kata apa pada Allah? Ihdinas siratal mustaqim, kan? Allah terus bagi jawapan dalam surah seterusnya, surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Ni kitab ni, zalikal kitab. La raiba fi hudan lil muttaqin. Nombor 1. Tujuan kita nak dapat petunjuk Quran, kita sendiri kena takwa. Dapat satu perintah, takwa dengan perintah tersebut. Dapat lagi, takwa lagi, takwa lagi, takwa lagi. Tapi tengok abai langsung. Macam mana nak dapat? Khatamlah 1000 kali pun. Faham jadi tak datang takwa tu. Maka tak dapat pun tahu beza hak dan batin. Tak reti juga. Tak tahu mana benar, mana salah. Tetap tak ada ilmu juga, sama je. Kita tak boleh. Jadi itulah pentingnya untuk kita pada Ramadan ni lah bina takwa kita. Sebab itu Allah siapkan dengan bekalan bukan sekadar ni, dengan semua sekali, jasmani, rohani sekali. Allah perintah kita untuk lakukan dengan menahan makan, minum dan sebagainya. Tujuan besar lah ini, supaya kita dapat fulkon, dapat petunjuk. Dengan apa syarat? Kita kena takwa kepada Allah. Dalam sekecil-kecil perkara pun kena takwa, sampai kepada sebesar-besarnya. Okey, ada berapa soalan ni? Mana? Yang ni ke yang ni? Yang ni. Sesungguhnya orang yang beriman itu, dia memandang ataupun melihat dosanya seolah-olah dia seorang yang duduk di bawah gunung. Dia takut ia menimpa ke atasnya. Gunung itu menimpanya. Ditakutkan gunung itu menimpanya. Kemudian sesungguhnya orang yang fajir, yang cenderung kepada maksiat, yang fajir, dia melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidung dia. Anfi, kedua di hidungnya. Tak ada ya kot. Anfi, tak ada ya, tak ada ya. Anfih je. Hidungnya. Anfun kan, hidung kan. Jadi tugas kita belajar Quran ni, kita tengok daripada ayat ni, jadi kita harapkan semua dapat ni, yang terakhir ni, la'allakum tahtadun. Kita harapkan kita dan juga orang terdekat dengan kita semua di sekeliling kita dapat petunjuk sama-sama. Jadi kita belajar ni, sebenarnya kita sedang mengambil tanggungjawab. Belajar Quran ni, dalam tak langsung kita sedang mengambil tanggungjawab untuk apa? Menyampaikan Quran sama-sama. Untuk bantu usaha-usaha mengenalkan firman Allah kepada manusia lah. Nabi ada bagi katakan, disebut dalam hadis, la ayyuhda bika rajulun wahidun khairun min humrin na'am. Nabi kata sudah tentulah seseorang yang dapat petunjuk disebabkan engkau. Nabi kata sudah pastilah seorang yang dia dapat petunjuk, dia pandai Quran. Dulu dia tak boleh baca, dia boleh baca Quran. Dulu dia tak boleh, tak suka, tak reti, tak tahu apa itu tadabbur ni. Dia suka datang, dia suka dengar lah. Siapa yang penyebab dia? Engkau. Itulah lebih baik daripada apa? Unta merah, Ferrari merah, banglo merah, apa lagi? Faham? Ataupun dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya, lebih baik lagi. Faham? Jadi kita rebut nak bagi orang apa? Kan? Cuba kita rebut nak ni, benda ni. Dapat rebut tak? Saya nak jadi penyebab orang ini suka kan Quran. Penyebab orang ini dulu tak boleh baca, saya penyebab dia. Oh, best. Sebab tu guru ni ditinggikan, dimuliakan. Jadi tak perlu rasmi sebagai guru ustazah, tak perlu. Kan?
tak rasmi tu lebih baik. Orang tak kenal pun kita, tapi kita pernah menyebabkan orang tu pandai baca Quran. Orang tak kenal dia ustazah, dia nampak biasa-biasa je. Tapi ramai orang dia penyebab orang pandai baca Quran. Subhanallah. Bila dia orang akan kenal dia, ni lagi hebat ni, surprise bila akhirat nanti orang kenal dia. Kita nak macam tu. Subhanallah. Allah akan kenal dengan dia. Allah bangga dengan dia. Kita tak nak macam tu. Betul, kita kena rebut peluang ni. Nak apa? Supaya apa dia? Orang ni dekat dengan Allah. Melalui apa? Firman dia ni. Allah ni. Kita kena suka benda tu. Sedih kita, lama kita dulu tak pernah buat pun. Kita buang kan? Rugi kita. Kita nak orang makan, kita suka orang dapat makan. Makanlah. Bagus juga makan. Kan? Orang tu dah banyak makan pun kita bagi dia makan lagi contohnya. Tapi ni makanan yang lebih hebat ni, makanan apa rohani yang dia tak tahu. Kering hati dia sebab ni. Dia tak ada makanan langsung jiwa dia. Kita bagi dia makanan ni. Itu tujuan kita datang belajar Quran. Sepatutnya kita kena ada rasa impian yang itu. So Nabi bagi motivasi tu. Lebih baik daripada semua. Jadi Ramadan ni membuka, mudah-mudahan apa? Membina kekuatan kita dan juga membuka sesuatu lah untuk kita terus rebut agenda-agenda yang kita buat Ramadan ni kan. Bulan lain kita buat macam ni kan, tadarus je kita buat kan, dah khatam dah, semua dah habis dah, selesai dah, tak buat kan. Jadi tujuannya sebenarnya semua ni adalah untuk bina kekuatan kita nak harungi nanti ni lepas Ramadan ni habis dah. Nak habis Ramadan dah kita lah. Dan apa lagi saya nak ingatkan cukuplah itu sajalah. Dan saya mohon maaf sepanjang pertemuan kita sampai ayat 53 dah Baqarah dah kita belajar. Mungkin saya ajar sikit-sikit sangat kan. Harap boleh faham. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat faedah yang banyak dah daripada tu. Dan ya. Boleh? Buka surah 3. Ciri-ciri orang bertakwa saya tutup dengan surah 3 ayat 133 sampai 136. Ayat 133 itu ciri-ciri orang bertakwa. Salah satu, banyaklah, tapi itu cukup dah tu, padat. Surah 3 ayat 133 hingga 136. Ini apa dia? Ciri-ciri orang bertakwa. Apa pertama? Wasari'u ila maghfirah. Jadi ciri pertama dia bersegera cari keampunan. Maksudnya apa? Dia bebas daripada dosa tak? Bebas dosa tak dia? Free dosa tak? Tak. Sebab tu Allah kata dia segera cari keampunan. Sebab maknanya dia terlanjur buat dosa juga. Dia ada buat dosa tapi sifat dia berbeza. Orang lain buat dosa macam lalat, dia tak. Maknanya setiap benda yang dia terlepas tu dia mesti akan fikir balik. Kita banyak benda kita fikir balik dah. Malas nak fikir. Kena fikir kan. Jadi itu yang pertama. Dia cari keampunan Allah. Itulah hidup dia. Dia segera. Dan dia sifat dia tak akan tangguh dalam bab tu. Kemudian dan mencari apa? Apa matlamat pertama lagi? Nak syurga Allah. Dia nak syurga. Okey, ni Jadi ini semua uiddat lil muttaqin, Allah kata disediakan untuk orang-orang yang takwa. Okey, ini prinsip utama. Apa dia? Segera mohon ampun Allah, sukalah istighfar. Maknanya dia pernah tak rasa diri perfect, bebas. Tak pernah. Dan dia harap apa? Satu benda je, syurga. Okey, kemudian Allah letakkan ciri dia. Siapa mereka ni? Jadi kerja-kerja dia allazina yunfiquna fis sarra. Dia suka belanja kan, harta dia apa sajalah yang dia ada, suka infak. Sama ada dia kena musibah, sama je, ataupun dia dapat nikmat pun sama. Jadi musibah tak menghalang dia untuk dia buat perkara agenda yang dia suka. Musibah tak menghalang dia untuk buat kebaikan yang pun dia buat masa dia senang. Okey. Kemudian wal kadhiminal ghaiz. Dia menahan apa? Kemuncak amarah dia.
Kemuncak nak marah ni memang, dan dia memang ni maksudnya juga ya, dia tahan marah. Ghaiz ni maknanya marah yang meluap dah. Kemudian wal afina anin nas. Afi ni apa? Dia suka maafkan dan lupakan dosa orang lain. Afu daripada perkataan afu lah. Dia maaf dan lupakan dosa orang lain. Dia padam dosa orang lain tu. Seolah macam tu. Faham Sifat dia memadamkan dosa orang lain. Maksudnya apa? Dia tak nak ungkit dosa orang tu lah. Dia tak akan pula, oi dia ni dulu macam ni sebenarnya. Sebab apa? Faham Dia macam tu, bersih. Afu. Susah juga nak buat tu. Walaupun orang tu dah baik, dia buat slack sikit, habis lah. Kan? Kemudian ni sifat dia dengan siapa? Tak, ni sifat dia dengan manusia. Okey, tadi yang kedua. Ni ayat 134. 135. Tengok peribadi dia sendiri. Dia sendiri dengan Allah. Peribadi dia. Ayat 135. Okey, walazina iza fa'alu, bila dia terlanjur, fa'alu, nampak? Fa'alu perbuatan kadang-kadang dia tak maksudkan pun. Dia terlepas buat, terlupa. Kan? Terikut hawa nafsu sikit. Apa dia? Fahisyah. Perbuatan yang keji antara manusia. Terngumpat. Ada ke ter? Terumpat. Terkata semua kata ya betul, title je sebenarnya. Okey. Apa dia? Au zalamu anfusahum. Ni. Apa dia? Antaranya terjatuh dalam syirik. Zalim di sini. Kita kata macam ni. Apa kita kata? Ini boleh jadi. Kita kata zaman ni zaman yang buruk, zaman teruk lah. Kita cela masa. Boleh tak cela masa? Tak boleh. Nampak tak? Salah bukan masa, masyarakat yang salah. Kita yang salah kan? Tak buat kerja contohnya. Kita dah salahkan ini, tak boleh. Jangan cela masa. Angin ni kan, kita mengamuk kan. Tengah buat tadi angin ni, kita marah sikit kan. Cela angin. Tu zalim diri sendiri juga. Hamba aku ni dia cela masa, dia cela angin contohnya kan. Allah itu dalam hadis. Tak boleh. Lagi kita kata apa lagi? Terima kasih doktor. Kalau doktor tak ada, saya tak tahulah macam mana. Boleh jadi syirik tak? Boleh. Bahkan Nabi pernah dalam hadis, orang kata apa? Kerana Allah dan kerana engkau contohnya. Tak boleh tu. Faham tak boleh. Syirik lah. Tak boleh macam tu. Penyebab. Itu asbab saja. Disebabkan engkau kerana Allah yang izinkan. Kita kena kata macam tu. Kadang-kadang ni nampak simple je. Tapi kadang-kadang benda tu kita terbuat. Kan? Ini menzalimi diri sendiri antaranya. Jadi apa? Zakarullah. Sebab itu kita boleh doa antaranya, Allahumma inni a'udzubika an usyraka bika bima a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada aku mensyirikkan engkau dengan atas apa yang aku tahu, wa ma lam a'lam, dan apa yang aku tak tahu. Itu lain. Ni berlindung daripada syirik kepada Allah. Syirik yang kita sengaja buat ataupun yang kita tak sengaja. Ada doa dia, nanti boleh kau share siapa jumpa. Ada dalam surat boleh doa yang tu juga. Kadang-kadang kita tak perasan itu Allah ampunkan kita. Nampak tak? Benda-benda kadang-kadang kita, sebab tu kena belajar tu. Dia peka. Peka. Dia menyebabkan kita jadi orang yang peka dalam semua tindak tanduk kita. Itulah orang yang takwa. Kalau tak biasa, berat tak nak buat? Takkan buat lah. Kena biasakan. Kemudian fastaghfiru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Dan lalu dia mohon ampun atas dosa-dosa dia, dan dia yakin hanya yang boleh ampunkan dosa siapa? Allah semata-mata. Dan walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia azam untuk tak akan buat lagi dah. Dia sangat benci dengan apa yang dia buat tu. Fahum ya'lamu, sedangkan dia tahu benda tu
salah. Dia takkan buat lagi dah. Dia azam tak nak buat. Tapi kadang-kadang terlanjur juga sebab tu Allah kata dia segera istighfar. Jadi ini sifat orang takwa. Baru Allah kata ayat 136, ulaika jazaohum maghfirah. Penutup dia. Mereka ni lah ahli syurga yang dapat syurga. Bahasan mereka adalah keampunan daripada Tuhan mereka dan syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya, dan sebaik-baik ganjaran bagi orang yang amilin, yang melakukan amal soleh daripada atas tadi. Jadi hubungan dia dengan Allah baik, dengan manusia pun baik. Tapi Allah utamakan hubungan dengan apa dulu Allah cerita? Manusia ke Allah? Mak tu atas dulu kan? Kazimin dulu ke? Ayat 134 ke 135 dulu? 134 tu hubungan dengan manusia tu berat nak buat tu. Nak tahan marah, nak padam dosa orang. Orang dah buat salah tadi. Kan? Jadi ni orang yang bertakwa kerana apa? Kerana bimbangkan azab Allah ni, takut kepada Allah. Itu penting. Baiklah, mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita peribadi kita orang yang bertakwa di sisi Allah. Keluar daripada Ramadan ni. Bila keluar ni? 2-3 hari lagi ya. Jadi kita kena rasa sedih. Sahabat-sahabat dia sedih nak tinggal Ramadan. Raya. Sebab kita tak tahu lagi Ramadan depan kita ada ke tak ada kan. Sebab kita tak mampu nak buat amalan yang kita buat masa Ramadan ni. Pada bulan lain tak mampu. Ramadan ni kita dapat buat sesuatu yang luar biasa. Sebab tu kita kena syukur kepada Allah. Baik. Qul qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma Zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa zurna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'azik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana tamah waghfir lana dzunubana 'ammah wala tu'azzibna ila yaumil qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.